seluruh rantau ini. Baik, seterusnya kita akan ke Cerita Pagi Sabah bercakap tentang MIPO juga. Tingkat pemahaman umum kepentingan lindung harta intelek bersama dengan pelapor Mak Daniela Depo. Silakan. Terima kasih rakan di studio. Untuk Cerita Pagi Sabah kali ini, saya bawakan secara langsung berkenaan sambutan Hari Harta Intelek Negara yang disambut pada 26 April setiap tahun sejak tahun 2000. Untuk makluman, di mana negara anggota World Intellectual Property WIPO menetapkan sambutan Hari Intelek Negara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman umum mengenai harta intelek. Kini bersama dengan Pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Datuk Muhammad Alamin, untuk menjelaskan sedikit mengenai topik kita pada hari ini. Baik, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Okey, baik Datuk, sebenarnya dengan Hari Intelek Sedunia ini sebagai Pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO, bagaimana Datuk melihat kesedaran orang awam khususnya rakyat Sabah dalam melindungi harta intelek terutama usahawan PKS? Alhamdulillah, secara amnya saya amat bersyukur dan berpuas hatilah dengan tahap kesedaran masyarakat terutama di kalangan usahawan dan juga pemain-pemain industri, apatah lagi mereka terlibat dalam industri kecil dan sederhana. Mereka melakukan produk bermacam-macam. Jadi kita akan sentiasa membuat engagement, program-program bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang terlibat, bersama dengan NGO, kementerian-kementerian terlibat, jabatan-jabatan kerajaan terlibat. Bagaimana kita memberikan peranan MIPO ini untuk membantu mereka supaya mereka tahu tentang hak mereka, supaya mereka tahu apa tanggungjawab MIPO, supaya mereka tahu apa yang patut mereka buat untuk mendapatkan perlindungan dari segi undang-undang. Setakat ini di Sabah, apakah bentuk permohonan penciptaan dan pemilikan harta intelek sama ada dalam kategori segi paten, cap dagangan dan juga industri? Secara spesifiknya untuk harta intelek ini sebenarnya kita ada beberapa komponen ya. Jadi kalau di Sabah ini, kalau kita lihat tahun demi tahun masih banyak yang didaftar itu adalah trademark. Trademark ini adalah cap dagangan, masih mendahului yang kita sedang dan akan terus menerima permohonan pendaftaran mereka. Contohnya di dalam kategori copyright, hak cipta, ya, dan juga petunjuk geografi juga. Bahkan kita amat mengalu-alukan kepada para usahawan, para pemindai supaya mereka daftarkan produk-produk yang berjenamakan ataupun yang mempunyai nilai-nilai tertentu kedaerahan. Contoh yang kita pernah daftarkan selama ini adalah Sabah Tea umpamanya, kopi Tenam, dan kuih cincin papar. Alhamdulillah lah, saya amat bersyukur bahawa di Sabah ini pendaftaran harta intelek khususnya trademark, kalau saya boleh katakan, sudah cukup banyak. 2017 hampir 500 kita menerima. Tetapi 2019 meningkat hampir 100%, 1,000. Tetapi kita berhadapan dengan pandemik COVID pada kali ini, biarnya memperlihatkan sedikit penurunan. Walau bagaimanapun, MIPO di seluruh negara ya, walaupun saja bukan setakat di Sabah, kita menyediakan khidmat pendaftaran secara online. Baik Datuk, apakah antara program-program yang telah dan akan dilaksanakan dalam meningkatkan lagi kesedaran awam mengenai kepentingan harta intelek di Sabah ini? Di Sabah ini saya ada menerima beberapa permintaan secara personal, pribadi mereka menghubungi saya supaya dapat membuat program bersama mereka. Siapa mereka? Adalah pihak UMS sendiri. Mereka mau MIPO turun bersama-sama dengan mereka supaya buat lebih banyak program-program berkaitan dengan harta intelek. Jadi kita juga memang sudah pernah buat dengan UMS, tapi kita akan terus buat. Bukan saja UMS, tetapi juga IPT, IPTA, IPTS juga kita akan buat engagement dengan mereka. Kita akan lebarkan konsep itu pada kali ini, bukan setakat yang melibatkan soal pembangunan yang hanya bertumpu di kawasan-kawasan bandar saja. Saya telah minta kepada semua pengurus-pengurus kawasan, pengarah-pengarah MIPO seluruh Malaysia dan di Sabah ini, kalau boleh kita buat program ke luar bandar. Beri para usahawan IKS banyak bertumpu di luar bandar. InsyaAllah kesedaran di kalangan orang awam, di kalangan usahawan, IKS, di kalangan pemain industri, dan semua yang terlibat dengan harta intelek ini faham tentang hak mereka, tanggungjawab mereka, insyaAllah.
Okay, baik, terima kasih sekali lagi Datuk. Bersama-sama kita memahami dan juga meningkatkan pengetahuan mengenai harta intelek. Sekian cerita Pagi Sabah, kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Magdalena Depol di atas laporan anda. Itu dia tingkatkan pemahaman anda untuk kepentingan harta intelek. Ya, di seluruh negara, bukan terhad kepada bandar ataupun kawasan-kawasan di mana rancaknya aktiviti perniagaan itu, tapi di mana saja anda berada, kalau anda mempunyai produk, sila cuba dapatkan trademark untuk jenama anda. Kerana akan banyak membantu, dan kalau anda adalah orang yang pertama memiliki paten untuk produk itu, maka anda boleh menyaman mereka yang mengeluarkan produk yang sama dengan jenama yang sama. Dan seterusnya kita akan berlintas